Maka lawan dia adalah melarang manusia daripada syirik dan melarang manusia daripada pelaku-pelaku syirik. Ini adalah asas, tuan-tuan dan puan sekalian. Tolonglah kita nak memikirkan tentang pemerintahan, kita nak memikirkan tentang kedaulatan, kita nak memikirkan tentang kebangsaan ke apa ke. Nih, tauhid mau clear, syirik mau musnah. Biar orang kena dakwah sunnah ni, dakwah seru kepada tauhid dan menghapuskan syirik. Biar orang kena orang sunnah ni, dia benci syirik, anti syirik, bukan anti kunut. Itu yang kita nak mengkeliling orang. Ini masalah kita jadikan benda tu sebagai satu fokus utama. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya pernah sebut, tuan-tuan dan puan sekalian, kita jumpa dengan orang, kita tengok orang tu, tengok depan kita, dia mayang baca qunut ataupun berzikir secara berjamaah kuat-kuat lepas mayang ramai-ramai, ataupun buat tekong kepala tahlil. Pada masa yang sama dia pakai tangkai. Hak mana kita nak berbetul dulu? Tangkai dulu. Hak tu yang paling penting. Soal yang ni soal dia tekong tahlil yang tupak kedua. Hak tupak amar ma'ruf nahi munkar, suruh orang buat benda baik, larang orang buat benda mungkar. Benda ni ada tingkatan dan tahapan dia. Pertama, kita kena tengok amalan yang dia lakukan. Daripada kesemua amalan yang dia buat, hak mana lebih penting untuk kita perbetul dulu. Sebab kita kena ingat, manusia ni tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi silap dia tengok buat amalan dia. Kalau buat syirik tu dia tak berani nak kata apa sikit, membabitkan akidah. Tapi kalau buat amalan, kita nak pergi duk habaq kata amalan hang ni tak betul. Ini mana boleh ni? Tak jadi mengkeli. Tak jadi dia lari daripada kita ke? Dakwah, keutamaan diberikan kepada isu-isu yang berkaitan dengan akidah. Tengok dia buat benda tu, larang syirik dia. Sebab tu kalau tengok dalam satu buku menarik kan, karangan Dr. Ar-Ruhaili, seingat saya Dr. Ahmad ataupun Hamad Ar-Ruhaili, tajuk dia Qawaid Al-Muhimmah fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Kaedah-kaedah yang penting pada menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Antara jadi susun, ada 4 peringkat ni. Kita ada 4 peringkat cara kita nak tegur orang. Ni kena belajar kan. Ini bukan pasal apa, pasal kita ni bila kita dapat sesuatu berasaskan fakta, kita syok nak abang kat orang. Dan penyakit kita satu, kita nak orang berubah lala tu juga. Hang tak berubah, selagi tu aku duk toje dengan hang. Maksudnya dia duk kuih. Apa ni? Aku abang dah ke mana, takkan hang tak ni? Takkan hang tak ni? Dia nak orang berubah on the spot. Jadi dia dalam buku ni dia meletakkan kaedah-kaedah 4 peringkat berasaskan dalil, nas Quran dan hadis. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati manusia. Ada orang dia ambil hak Nabi cerekah, hak Nabi tegah. Dia ambil hak tu lah. Dia kata tu Nabi tegah dakwah ni. Hak Nabi lembut dia tak ambil. Ada orang pula dia ambil hak Nabi lembut saja. Boleh ke tak boleh cakap dengan orang. Dia guna pakai untuk semua orang. Orang cerekah dia pun tak apa. Orang ni dia pun orang tu hak jenis keras kepala, memang ahli bid'ah tok-tok. Tak apa. Tuan-tuan dan puan sekalian, disusun 4. Pertama 4 peringkat. Pertama sekali, bagi orang yang mana orang yang jahil. Cara pertama yang disebut dalam kaedah ini, cara dia kita menasihati dia dengan lemah lembut. Lemah lembut. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan daripada Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menasihati dalam beberapa isu, Nabi kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bimanzilati al-walid. Ana minkum bimanzilati al-walid, u'allimukum," kata Nabi. Aku daripada kalangan kamu ni, kedudukan aku seperti ayah. Aku ajak hangpa.
Maksudnya nak abang di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, cara Nabi nak tegur, nak berbetul sahabat ni, nak ajak buat benda baik, nak larang buat benda-benda tak elok. Nabi menggambarkan diri Nabi sebagai seorang ayah. Ayah tegur anak tu lagu mana? Ayah tegur anak ni, dia nak kebaikan untuk anak dia. Nampak? Nak kebaikan untuk anak dia. Tengok tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Nabi tampilkan. Kita pergi contoh orang, hang ni bodoh orang tak mengaji, tak mengaji. Aku ni mengaji kelas tiap-tiap hari. Pagi petang siang malam. Hang tidur. Lepas tu nak buat bid'ah. Macam mana orang nak terima? Sebab tu dalam hadis yang masyhur, apabila datang orang Yahudi yang kata kepada Nabi, "Assam alaikum," kan? Celaka ke atas kamu. Apa Nabi balas? Apa kata Aisyah dulu? Aisyah kata, "Laknat celaka Allah balik atas hang." Aisyah marah. Ni perempuan ni, bukan perempuan maksudnya. Isteri Nabi, bila orang kata dekat suami dia, bila orang kata dekat Nabi lagi, dia marah. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Aisyah, sangat suka pada kelembutan dalam semua urusan-urusan. Kalau boleh lembut tu lembut dulu. Bukan molak cengeng tu, lembut dulu. Maka Nabi SAW balas balik, "Wa'alaikum" saja. Wa'alaikum. Dan kat atas kamu juga. Kan lembut perkataan tu, walaupun maksudnya menikam. Nabi tak guna perkataan celaka. Nabi tak guna perkataan laknat. Nabi guna wa'alaikum. Dan kat atas kamu juga. Lembut perkataan tu. Dia macam Al-Imam Syafi'i dengan anak murid dia Al-Muzani lah. Al-Muzani ni bila nak habaq perawi hadis tu, pendusta, dia kata kadzab. Imam Syafi'i kata layyin qaulak, lembutkan sikit perkataan hang tu. Lepas tu dia Al-Muzani tanya, Tok Guru dia tanya Imam Syafi'i, "Dah aku nak sebut apa?" Sebut laisa bi syai'. Dia tu tak ada apa-apa. Nampak tak? Dengan perkataan pertama tadi, kadzab, pendusta, Imam Syafi'i sebut biasa aja, laisa bi syai'. Dia tu tak ada apa-apa. Yang mana maksud dia tu tak ada apa-apa tu, maksud dia ni pembohong besar. Hanya jangan ambil hadis daripada satu pun. Tu maksud. Tapi perkataan hak dia guna tu cantik ya, lembut. Cara Nabi tu peringkat pertama, lembutkan perkataan. Peringkat kedua yang diajak oleh Nabi SAW, perkataan masih lembut lagi, tapi takutkan depa. Takutkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takutkan dengan bahaya perbuatan-perbuatan tersebut. Seperti mana Luqmanul Hakim, bila dia menasihati anak dia, idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, apabila Luqman berkata kepada anak dia, wa huwa ya'idhuhu, ketika mana dia menasihati anak dia, ya bunai, wahai anakku. Kita nak nasihati orang, wahai saudaraku. Ni aku nampak bekang ni, aku sayang kat hang ni. Mulakan dengan perkataan-perkataan yang boleh melembutkan dia. Dan ditutupi dengan perkataan-perkataan yang menjelaskan tentang bahayanya perbuatan ini. Ini bagi orang-orang yang educated sikit. Orang yang tak tahu apa pasal agama, yang jahil tukir mangkuk ayun. Yang tak tahu dalil Quran, tak tahu dalil hadis ni, semua tak tahu. Dia dengar azab-azab ni, dia tak heran apa. Tak heran. Dan dia kata, hang kubur hang kan, aku kubur aku. Kau suka aku lah. Kita masalah, kita takut kubur kita ada suruh kubur dia. Rayuh lagi. Dah lah, kita tak dengar lah, saya buruk aja. Cuma masalah yang saya nak bagi, manusia. Kadang-kadang kesombongan dia tu, sia-sia kita cakap dia. Jadi sebab tu kita, peringkat pertama tadi, orang tadi cakap dengan bahasa lembut, ayat paling elok, bahasa paling elok sekali. Orang hak cerdik sikit, educated sikit, sedarkan dia. Kalau dia orang jenis lembut, sedarkan dia dengan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala dan bahaya perbuatan-perbuatan dia. Seperti mana Luqmanul Hakim tadi kata apa? Inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Syirik. Lepas tu baru pergi peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ni agak
agak tegas sikit. Agak tegas. Gimana kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi berurusan dengan sahabat-sahabat. Apabila ada di kalangan mereka yang banyak sangat tanya, ataupun yang dah tahu, yang dah dijelaskan hukumnya haram, tanya lagi, Nabi tegas. Dalam isu contohnya, dalam isu arak, dalam isu minuman yang disimpan dalam bekas, Nabi kata jangan guna labu untuk simpan ayak. Jangan guna adalah bahan-bahan tertentu lah yang disebut di Nabi SAW. Ada labu, ada apa ni, pokok tamar punya dia punya dahan ataupun belepah tamar yang digunakan untuk simpan ayak, kerana boleh menyebabkan ayak tu jadi arak nanti, boleh memabukkan. Nabi larang, Nabi tak bagi. Ada di kalangan dia pun kata, ya Rasulullah, dah kami nak guna apa? Nabi kata guna kulit kambing, bubuh, jadikan dia kantung, bubuh dalam tu ayak. Dia pun kata, ya Rasulullah, kat ni kalau bubuh dalam kulit tu tikui kerik, tikui pula dia pergi gigit. Bila dia gigit tu berlubang lah. Nabi kata walau pun tikui gigit, tak kira, hamba kena buat. Nabi bersikap tegas. Pasal hampa cerdik, aku dah habaq ada benda ni haram. Saat lagi dia boleh memabukkan, dia boleh berubah jadi arak dan sebagainya. Hampa nak buat juga? Tak boleh. Nabi bertegas. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Jadi ada kalau Nabi bersikap tegas. Dan begitu juga peringkat tahapan yang keempat, yang terakhir sekali, yang paling tinggi sekali, perangi. Pulau buat ni. Ini Nabi SAW lakukan bagi orang-orang yang meninggalkan turut serta dalam peperangan. Peperangan apa? Sahabat-sahabat ni. Ada dua orang sahabat. Perang apa? Perang Uhud ke perang? Dua orang sahabat Nabi, yang mana mereka mengikat diri mereka di tiang dalam Masjid Nabawi. Pasal apa mereka ikat diri mereka? Taubat, insaf. Nabi buat tak tahu, Nabi tak jawab salah mereka, Nabi tak tengok mereka, Nabi buat tak tahu terus. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Untuk tujuan mendidik dan mengajar. Untuk tujuan mendidik dan mengajar. Sebab kita kena ingat ada hadis Nabi, la yahillu limri'in muslim an yahjura akhah fawqa thalathi layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim itu dia memulau saudara si-Islamnya lebih daripada Nabi buat lebih daripada 3 hari. Itu dipersoalkan, dibincangkan panjang oleh ulama, boleh tak boleh. Tetapi hadis qauli mendahului hadis fi'li. Hadis perkataan dari sudut penghujahan lebih kuat daripada hadis perbuatan. Nabi pulau tadi, Nabi perbuatan Nabi. Tapi hadis perkataan kita kena dahulukan. Pulau dah. Untuk tujuan mendidik dah. Ini bagi orang yang cerdik. Kalau orang tak cerdik, duduk pulau dah, nak buat apa faedah apa? Dia pula kata dia tu pelik duk pergi surau saja, mayang saja, tak cakap dengan orang. Orang bagi salam tak jawab. Pulau ni untuk orang yang educated, dia mengaji, dia faham agama, tapi tak mau ikut. Orang yang macam ni harus kita pulaukan dia. Pasal apa? Pasal sikap kesombongan dia. Dia berpaling daripada agama setelah mendapat kebenaran. Ini 4 peringkat. Satu-satu, step by step Nabi SAW ajak dan didik. Dia bukan senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ikut